Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan juga bumi. Sembahyang adalah cahaya. Sedekah adalah keterangan, bukti. Sabar memberikan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin, amin, fa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hadirin jatuhan kuasa Masjid Al-Falah, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba menghitung nikmat kurniaan Allah yang Allah kurniakan kepada kamu, nescaya tak mampu kamu menghitungnya. Justru dengan nikmat Allah yang terlalu banyak ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Manakala orang yang sombong tidak mahu bersyukur kepada Allah akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita memanfaatkan masa yang Allah kurniakan kepada kita, kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita untuk menambahkan bekalan akhirat kita. Jangan sampai kita menangguh-nangguhkan urusan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menangguh-nangguhkan urusan kita nak menambahkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekalan untuk hari akhirat kita. Kerana kita tak mahu jadi seperti orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, mereka ini ketika dibangkitkan di hari akhirat mereka terpinga-pinga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita biasa baca dalam surah Yasin, Allah berfirman, mereka menyatakan, celakalah siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Siapakah yang menyatakan ini? Orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, yang mereka telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tak sedar. Mereka ingat mereka sedang tidur. Jadi mereka bila dibangkitkan di yaumul mahsyar, mereka mencela siapa yang bangunkan mereka dari tempat tidur mereka. Dalam ayat itu kita akan berhenti saktah. Mana berhenti sekejap tanpa menarik nafas yang baru, kita sambung. Hadza ma wa'adar rahman. Allah menjawab soalan mereka, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Iaitulah Allah menyatakan setiap orang akan dibangkitkan di hari akhirat dan akan dihisap amalannya. Maka dijawab kepada orang-orang yang ingkar, inilah apa yang telah Allah janjikan hari kebangkitan. Wa sadaqal mursalun, dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Jadi kita tak nak jadi seperti orang yang kufur, orang yang ingkar. Kita terkejut, tiba-tiba dah dibangkitkan di hari akhirat, di yaumul mahsyar. Masa tu tuan-tuan, apa juga penyesalan kita kerana tidak memanfaatkan kehidupan kita kat dunia. Masa yang Allah kurniakan kepada kita ini sudah tidak berguna lagi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, keberadaan kita pada malam ini di rumah Allah ini mungkinlah satu kebaikan yang Allah nakkan untuk kita, dan juga keberadaan kita dalam majlis ilmu ini insya-Allah kebaikan untuk kita dunia akhirat. Kerana Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan baginya dalam kehidupannya,
maka Allah akan berikan padanya kefahaman dalam urusan agamanya. Cara Allah nak bagi faham kita urusan agama kita macam-macam cara. Antaranya ada masa yang kita dapat peruntukkan, yang Allah berikan peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu dan kita mendapat pencerahan berkaitan dengan agama kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dan berikan banyak kebaikan kepada kita dengan keberadaan kita di rumah Allah, insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan himpunan amal-amal kebaikan dan fadilat-fadilatnya. Dalam satu hadis an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan juga bumi. Sembahyang adalah cahaya. Sedekah adalah keterangan, bukti. Sabar memberikan cahaya. Al-Quran boleh menjadi hujjah bagi kamu atau ke atas kamu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjual dirinya sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan ataupun kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan dia melakukan maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang membebaskan dirinya daripada kehinaan dunia dan azab akhirat, dan ada yang membinasakannya dengan melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada beberapa poin, beberapa perkara peringatan daripada Nabi SAW tentang beberapa amalan dan fadilat kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi nyatakan at-tuhur syatrul iman, maksudnya kebersihan atau bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi ulama banyak memberikan tafsiran berkaitan dengan bersuci itu. Imam An-Nawawi menyatakan bersuci yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan wudu. Maknanya wudu, walaupun bersuci ini luas pengertian dia. Maknanya dalam Islam ini agama yang mementingkan kebersihan, mementingkan kita dalam keadaan bersih, suci. Sehingga kan dalam kitab-kitab fiqh akan dimulakan dengan babut taharah. Kerana apa? Kerana tidak sempurna ibadah kita kalau kita dalam keadaan yang tidak suci, sama ada daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun daripada najis-najis, kotoran dan sebagainya. Jadi dalam hadis Nabi kata bersuci itu sebahagian daripada iman. Yang mana bersuci merupakan antara syarat sahnya ibadah. Kalau seseorang itu dalam keadaan yang tidak bersih, tidak suci, sama ada daripada hadas kecil, hadas besar ataupun daripada najis, kotoran, maka tidak sah ibadahnya. Salatnya tidak sah. Jadi sebab itulah pentingnya kita maknanya mempelajari berkaitan dengan bersuci ini, dan sebab itu disebut ia termasuk daripada maknanya perkara yang besar dalam agama, termasuk daripada perihal keimanan. Kenapa disebutkan bersuci itu sebahagian daripada iman? Sedangkan yang kita tahu, kalau sebut bersuci, kita membersihkan diri. Maknanya kalau kita mandi, kita bersihkan yang zahir. Kalau kita ambil wuduk, kita membersihkan anggota wuduk, membasuh anggota wuduk, menyapu anggota wuduk yang zahir. Kalau kita membersihkan najis daripada pakaian, daripada badan, tempat yang kita duduk, kita membersihkan yang zahir. Tetapi Nabi kaitkan bersuci itu dengan perihal keimanan. Iman ini perkara dalaman, perkara akidah, kepercayaan, keyakinan. Kenapa dikaitkan begitu? Kerana setiap Muslim tidaklah dia bersuci, membasuh anggota wuduknya, kemudian dia bersuci, mandi wajib, bersuci, membersihkan najis-najis,
dan sebagainya, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada suka-suka basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki kan sebab kita nak bersihkan badan sahaja, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikaitkan bersuci itu dengan bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bersuci yang kita nampak zahir dia membersihkan badannya, membersihkan dirinya, tetapi yang bersih itu bukan sahaja fizikal badan dirinya, tetapi dia juga bahkan mampu membersihkan hatinya. Kerana apa? Kerana yang dilakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana yang lain. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW menyatakan antara fadilat kelebihan orang yang bersuci, yang berwuduk, man tawadda'a fa ahsana alwudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. Maksudnya barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, maka kesalahannya akan keluar daripada jasadnya, sehingga kan ia keluar daripada celah, daripada bawah kukunya. Dosa-dosa kita mengalir keluar sekali dengan air yang menitik daripada anggota wuduk kita. Jadi itulah perihal keimanan yang kita yakin dengan berwuduk itu membersihkan kita daripada dosa-dosa. Bahkan dengan kita banyak berwuduk dan kita melebihkan basuhan wuduk, akan bercahaya anggota wuduk kita di hari akhirat nanti. Nabi SAW menyatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yatila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka terdapat tanda daripada kesan wuduk mereka. Maka barang siapa yang mampu untuk meluaskan tanda tersebut, hendaklah ia lakukan. Maknanya kalau kita ambil wuduk, janganlah ambil tu basuh cukup-cukup je. Kan, kalau kita basuh muka itu pastikan sempurna basuhannya. Kan, kemudian kita lebihkan sikit. Kalau basuh tangan tu jangan cukup-cukup sampai siku je, lebihkan sedikit. Kalau basuh kaki tu lebihkan sedikit. Kerana apa? Kerana Nabi kata setiap orang akan dipanggil berdasarkan cahaya yang terdapat pada anggota wuduknya, dan Nabi kata lebihkan sikit basuhan. Tapi jangan lebih sangat sampai basah lencun baju. Kan, lebih sangat pun jadi membazir. Jadi maknanya kita ambil apa saranan Nabi SAW, lebihkan sedikit basuhan itu, dan kita niat mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ikut saranan Nabi, maka di akhirat nanti Nabi SAW mengenali kita daripada cahaya yang keluar daripada wajah dan juga anggota wuduk kita. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sentiasa dalam keadaan suci, bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang sentiasa bertaubat kembali kepada Allah dan orang-orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maka dengan sebab itu kita kenalah banyakkan dalam keadaan yang bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kan, lazimkan diri kita dalam keadaan berwuduk, kerana di samping membersihkan diri, membersihkan iman, wuduk itu juga mampu menjaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ada satu hadis Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang berwuduk, maknanya dia nak tidur dan dia berwuduk sama seperti wuduknya ketika nak solat, maka malaikat akan bersama dengannya sepanjang dia tidur. Maknanya malaikat kalau bersama dengan seseorang, dia tak duduk saja je. Dia akan mendoakan keampunan kepada orang tersebut. Dia akan mendoakan keberkatan, kerahmatan kepada orang tersebut. Sebab itulah kita kalau selalu ada gangguan, tidur je mimpi bukan-bukan, kena kejar hantu lah, kena bunuh lah, jatuh bangunan lah, kan, macam-macam perkara yang menghantui kita ketika mimpi dalam tidur. Maka sebelum tidur kita wuduklah dan niat supaya ia jadi satu perkara yang menjaga dan memelihara kita daripada gangguan-gangguan jin dan juga syaitan. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang disebutkan yang maknanya at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Maksudnya lafaz zikir kita menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhkan timbangan. Maknanya lafaz yang ringkas, yang mudah, yang selalu kita sebut alhamdulillah, walaupun ianya nampak satu lafaz yang remeh, yang singkat,
yang senang tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah sehingga ia memenuhkan timbangan amalan kita. Kita ni tuan-tuan miskin amalan nak bandingkan dengan orang lain. Jadi nak dapatkan amalan-amalan yang memberikan kekayaan kepada kita, antaranya adalah dengan banyakkan berzikir mengingati Allah, dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW antaranya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ataupun istilah keempat-empat zikir ini disebut sebagai Al-Baqiyatus Salihat. Dia ada dia punya kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi kadang-kadang kita ni suka cari perkataan lafaz yang payah-payah nak zikir kan, kita nak munajat, kita nak sekian-sekian. Sebenarnya yang Nabi ajar, antara perkara lafaz zikir yang boleh memenuhkan timbangan amalan kita adalah Alhamdulillah. Dan juga Subhanallah wa Subhanallah walhamdulillah tamla'an. Nabi kata lafaz Subhanallah dan juga Alhamdulillah kedua-duanya memenuhkan timbangan amalan. Tak cukup dengan Nabi sebutkan memenuhkan timbangan amalan, nak bagi kita lebih nampak lagi besarnya ganjaran pahala orang yang berzikir dengan kedua-dua lafaz ini, Nabi sebut tamla'u ma bainas samawati wal ard. Atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, ataupun kedua-dua lafaz ini memenuhkan apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Kita kalau kata banyak ni, kita kata setinggi bukit, setinggi gunung, sebanyak air di lautan. Tetapi nak berikan gambaran banyaknya pahala orang yang berzikir, maka Nabi sebut sebanyak apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Kita tak boleh nak bayang banyak mana kan apa yang digambarkan antara langit dan bumi. Jadi begitulah pahala zikir Subhanallah dan Alhamdulillah. Dekat akhirat nanti kita ni nak tengok amalan-amalan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amalan-amalan yang kita rasakan kecil, amalan itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah tamar. Mana kurma tu kalau ada separuh. Nabi kata kalau dengan separuh kurma kita boleh sedekah, maka buatlah. Kerana apa? Kerana pahala yang kita rasa remeh, yang sedikit itulah nanti kita akan cari. Macam hari ini kalau kita kan ada duit banyak, kan mungkin kita tak kisah duit seringgit ni kita terbang jatuh dekat atas lantai pun kita tak peduli dah. Kan seringgit, sekeping seringgit tu kalau jatuh bawah katil kita tak peduli dah. Tapi bila hujung-hujung bulan, kan kalau kata duit dah habis, kering dah, gaji pun dah habis, tunggu gaji masuk lambat lagi, kita cari balik seringgit, 50 sen yang tergolek, yang terbang dekat bawah katil, bawah sofa kita. Kalau dalam kereta tu dekat dashboard ada duit shilling, kita korek cari duit shilling tu. Sebab apa? Sebab kita nak penuhkan, nak pakai duit tersebut. Begitulah dekat akhirat nanti bila ditunjukkan amalan kita, kita akan rasakan mana amalan-amalan yang sikit-sikit kita buat dulu kat dunia ni, kita nak gunakan untuk nak beratkan timbangan amal soleh kita. Jadi antara amalan yang besar, yang mudah kita lakukan tapi besar pahalanya di sisi Allah ialah Subhanallah, Alhamdulillah. Dan juga ada satu hadis Nabi kata apa? Kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang mana ringan pada lidah tapi berat pada timbangan. Dua kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ringan pada lidah, berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka kita amalkanlah bila ada masa-masa yang terluang, kita banyakkan berzikir dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin kita tak ada masa yang khusus kita nak dapat zikir. Kita kerja, sibuk bekerja, menguruskan kehidupan kita, dan kita tak dapat konsisten dengan satu-satu amalan zikir itu pada waktu-waktu tertentu, maka sekurang-kurangnya janganlah tinggal zikir yang Nabi ajarkan selepas daripada kita solat, mana kita bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ni siapa yang ajar ni? Nabi SAW. Kan Nabi SAW didatangi oleh sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, orang kaya telah borong pahala semuanya. Kerana apa? Kerana mereka solat, kami pun solat. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi mereka mampu sedekah dengan harta yang mereka ada, kami tak mampu ya Rasulullah.
Jadi apakah amalan kami yang boleh menyamai apa yang mereka dapat buat, yang kami tak boleh buat? Maka Nabi SAW menyatakan, satu amalan yang nilainya lebih baik daripada orang yang pernah beramal sebelum daripada kamu dan selepas daripada kamu. Selepas daripada setiap kali salat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ini sekurang-kurang zikir yang kita nak jadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, itu yang kedua disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya Nabi sebut wassalatu nur. Maksudnya salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Cahaya baginya di dunia dan cahaya nanti di hari akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang-orang yang salat ini maka akan ada cahaya pada wajahnya. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat mereka ini tegas dengan orang-orang yang kafir. Asyidda' 'alal kufar, tegas dengan orang yang kafir, dan mereka berlemah lembut sesama mereka. Apa lagi sifat-sifat mereka? Ya, ruhama'u bainahum tarahum, kamu akan melihat mereka ini ruk'an sujjadan. Mereka ni sentiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Mereka rajin salat. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mereka sentiasa mengharapkan keampunan dan juga kelebihan daripada Allah SWT dan keridaan Allah. Dan terdapat tanda cahaya, tanda yang menunjukkan mereka orang soleh pada wajah mereka dari kesan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang menjaga salatnya, Allah SWT akan berikan cahaya pada wajahnya. Ini kata simahum fi wujuhihim fi min athari sujud, mana kesan daripada sujud mereka, Allah SWT akan berikan cahaya pada wajahnya. Jadi orang yang menjaga salat, orang yang menambahkan daripada solat yang fardu dengan menambahkan dengan solat-solat yang sunat, dengan bangun malam dan sebagainya, maka Allah SWT akan berikan nur, cahaya pada wajahnya. Bahkan cahaya yang dimaksudkan juga seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya yang ini keimanan dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah mereka semasa mereka berjalan. Ini makna cahaya yang Allah berikan untuk orang yang melaksanakan solat. Dan cahaya daripada solat ini jugalah yang memandu ataupun yang akan memberikan tunjuk jalan kepada kita dalam kehidupan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Saya ingat ada satu kitab kecil, tajuknya Al-Hayah fi Mihrabis Salah. Maksud kitab tu nama kehidupan ini adalah dalam ruang mihrab solat. Kehidupan kita ini dalam ruang mihrab solat kita. Maksudnya setiap hari kita diwajibkan solat satu hari, satu malam 5 kali. Dan berulang pada setiap hari. Mana hari ini kita dah solat 5 waktu, besok kita tak boleh dah kata semalam dah solat, hari ini kita rehat. Tak. Setiap hari kita dituntut untuk melaksanakan kewajipan menunaikan solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah difardukan ke atas orang-orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalaulah orang itu melaksanakan salatnya, maka adakah selang waktu antara dua salat, lepas habis dia salat subuh, dia bersiap-siap pergi tempat kerja. Sampai tempat kerja, adakah dia nak buat benda maksiat? Kan contohnya sampai tempat kerja, kemudian dia singgah pergi beli nombor, contohlah. Nanti masuk waktu zuhur, dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak balik dekat ruang solat dia, dekat mihrab solat dia. Habis waktu zuhur, dia sambung kerja, lepas zuhur dia pergi pula singgah, pergi minum, contohlah, wal'iyazubillah. Ataupun dia pergilah buat perkara yang haram. Nanti azan asar, nak balik semula, jumpa Allah, nak balik ke tempat solat, nak balik ke mihrab solat. Lepas habis sembahyang asar, kan, nak sampai sembahyang maghrib, dia maknanya dalam selang waktu solat takkan tega dia nak buat perkara maksiat.
Kerana apa? Kerana lepas habis waktu solat tu dia akan jumpa lagi Allah pada solat pada waktu yang berikutnya. Jadi begitulah maksud al-hayah fi mihrabis salah. Kehidupan ini dalam ruang mihrab solat kita. Kalau orang itu menjaga solatnya, insya-Allah dia akan terpelihara daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Itu maksud tadi firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Kerana antara dua selang waktu salat tak akan dia tega melakukan perkara keji dan mungkar. Sebab tu kalau kita menasihati orang, mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin kawan kita, mungkin jiran kita, jadi antara perkara utama yang perlu kita berikan nasihat adalah supaya dia menjaga salat. Kerana kalau dia menjaga salatnya, insya-Allah salatnya akan menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang merosakkan yang lain. Jadi itulah makna salat itu menjadi cahaya kepada orang-orang yang beriman. Dan salat inilah yang mana merupakan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menyatakan, awwalu ma yuhasibu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Jadi kalau lepas solatnya, insya-Allah lepaslah yang lain. Kalau sangkut solatnya, maka sangkutlah yang lain. Kerana antara balasan bagi orang yang meninggalkan solat adalah amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalaulah dia meninggalkan solat tapi dia rajin sedekah, adakah sedekahnya diterima? Sedekahnya tak diterima. Kerana kewajipan salatnya ditinggalkan. Sedangkan sedekah itu mungkin perkara yang sunat sahaja. Jadi jangan kita salah faham ataupun jangan kita sampai ada satu mindset, maknanya tak apalah orang tu dia tak semayang pun kan, tapi dia rajin bersedekah. Jadi benda ni benda yang tak sepatutnya berlaku. Kalau dia nak melaksanakan yang sunat, sepatutnya dia dah sempurnakan yang wajib. Kerana apa? Takut-takut amalan sunat itu tidak diterima kerana dia tidak menyempurnakan kewajipan solatnya. Tu saya ingat ada satu hadis itulah Nabi sebut berkaitan dengan balasan bagi orang yang meninggalkan solat, antaranya tidak diterima amalan yang lain. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berfirman bersabda dalam sebuah hadis, "Basyiril masya'ina fi zulami ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Maksudnya berikanlah berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kepada orang yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid semasa hidupnya di dunia. Ini yang disebut cahaya itu bukan cahaya kat dunia sahaja, bahkan juga memberikan cahaya di hari akhirat. Orang yang ketika hidup dekat dunia ni, dia bersusah payah nak hadir ke masjid untuk melaksanakan solat fardu berjamaah. Dia bersusah payah untuk bersiap-siap naik kenderaan datang ke masjid untuk apa? Untuk bersolat berjamaah. Maka ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna. Kerana apa? Kerana kesungguhannya untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Dan solat juga menjadi penyejuk mata kepada orang-orang yang beriman. Waju'ilat qurratu 'aini li fi shalah. Nabi SAW bersabda, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Maknanya orang yang dia salat dalam keadaan khusyuk dan tawajuh sungguh-sungguh dia salat tu nak present dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu akan memberikan ketenangan kepadanya. Ada orang salat dia tak tenang. Makin dia banyak salat, maka makin tak tenang. Jadi mungkin kat situ ada something wrong. Kan, sebab apa? Sebab Nabi kata solat ini yang memberikan ketenangan, memberikan kegembiraan kepada hati baginda Nabi SAW. Kan Nabi sebut dengan Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, beri kerehatan kepada kami dengan solat. Maknanya solat bagi Nabi ini satu perkara yang ringan dan perkara yang menggembirakan. Sebab tu Nabi sentiasa menjaga solatnya dan sentiasa bangun malam. Dan perkara itu bukan satu beban kepada baginda Nabi SAW. Bahkan perkara itulah sebenarnya yang meringankan beban Nabi dalam dakwah baginda. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Wahai orang yang beriman, qum fa'anzir, itu dalam bab dakwah. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ayat dalam surah Al-Muzammil. Bangunlah kamu di sepertiga malam.
Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, sebahagiannya ataupun kurang lagi untuk kamu menyembah Allah SWT, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ataupun tambahkan sedikit waktunya dan bacalah Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu, membacakan kepada kamu satu wahyu yang sangat berat. Maknanya Nabi SAW menerima wahyu dan tanggungjawab yang berat, tapi nak diringankan tanggungjawab ini dengan cara Allah perintahkan Nabi bangun malam tahajud, bangun malam baca Quran, bangun malam berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun malam Nabi, tahajud Nabi SAW itu memberikan keringanan kepada Nabi dengan tanggungjawab dakwah yang berat. Itu disebutkan dalam Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, berat tanggungjawab daripada dakwah Nabi itu, diringankan dengan ibadah. Jadi itulah orang yang maknanya menghayati ibadahnya dan menjadikan ibadahnya ini hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita salat, kita ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah, demi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita telah ikrar dan kita telah meyakini solat kita, ibadah kita ini semua kerana Allah. Maka dengan sebab itu kita merasakan ringannya solat, kalau dan juga solat itu menjadi hiburan kepada setiap orang yang beriman. Tuan-tuan pada jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat disebutkan oleh Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Maksudnya sedekah itu menjadi tanda, bukti, keterangan, burhan. Maksudnya apa? Maksudnya sedekah ini menjadi bukti bagi orang yang beriman. Kerana setiap orang yang memberikan sedekahnya, pastilah dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang diberikan itu tidak dapat pulangannya kat dunia. Kalaulah dia bagi sesuatu, dia dapat pulangan kat dunia, itu bukan sedekah. Contohnya bagi duit, ni saya bagi sumbangan RM1,000 kepada sekolah dengan syarat projek naik taraf bangunan ni bagi kat saya. Itu bukan sedekah. Itu dah jadi rasuah, kan? Sedekah ini kita berikan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan balasan yang kita harapkan hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan, maknanya satu ada orang beriman yang suka memberi makan kepada orang. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberi kamu makan kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini sifat orang beriman. Kami tak mengharapkan daripada kamu jazaan, balasan, wala syukura, dan lafaz terima kasih pun tak perlu. Sebab apa? Memang apa yang diberikan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, antaranya rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Lelaki yang dia bersedekah dalam keadaan takut orang tahu sedekahnya, sehingga Nabi kata tangan kanan yang memberi, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh, sampaikan tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini nak cerita, nak sembunyikan sedekahnya supaya nak tunjukkan dia bersedekah, dia memberi tidak kerana yang lain melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud itulah sedekah itu burhan, sedekah itu menjadi bukti, keterangan. Maknanya orang itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan sedekah ini banyak fadilat dia. Antaranya, di samping kita bersedekah untuk nak mendapatkan kelebihan di sisi Allah, ganjaran yang besar di sisi Allah, sedekah itu juga supaya kita nak mendapatkan antaranya kesembuhan. Dan Nabi kata tadawu bisadaqah, berubatlah kamu dengan bersedekah. Macam mana nak berubat dengan sedekah? Maknanya di samping kita ikhtiar dengan penyakit yang kita ada, mungkin dengan keluarga kita, anak-anak pasangan kita, mak ataupun ayah kita, adik-beradik kita ada yang sakit, kan? Kemudian mereka dah usaha ikhtiar berubat, pergi ke hospital, pergi jumpa pakar dan sebagainya. Di samping itu jangan lupa kita bersedekah. Niat kita supaya Allah SWT memberikan kesembuhan kepada kita ataupun sesiapa yang sedang sakit dengan berkat sedekah yang kita berikan. Kerana apa? Kerana perkara itu disebut sendiri oleh Nabi SAW. Maka bila Nabi sebut itu merupakan satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berubatlah dengan banyakkan bersedekah. Maknanya sedekah kita itu di samping niat memang nak sedekah, niat juga supaya diberikan kesembuhan. Ya Allah, anak aku sedang sakit,
Sekarang ni aku dah berikan rawatan kepada dia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah aku RM20 masuk tabung masjid ini, berikan kesembuhan kepada anak aku. Doa dengan sedekah yang kita berikan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan nak cerita besarnya fadilat sedekah, sampaikan ada beberapa hadis Nabi menceritakan amalan-amalan yang lain yang menyamai pahalanya dengan pahala sedekah. Bukan nak cerita amalan itu boleh menandingi pahala sedekah, tapi nak ceritanya kalau kamu tak mampu nak sedekah dengan fizikal, maknanya sedekahkan harta benda kamu, ada amalan yang boleh kamu buat nak menyamai, nak menandingi pahala sedekah. Kan? Jadi nak tunjukkan maknanya betapa besarnya kelebihan sedekah ini, sehingga kan ada Nabi ajarkan amalan yang lain, iaitulah kamu sebut alhamdulillah dapat sedekah, Allahu akbar sedekah, subhanallah sedekah, la ilaha illallah sedekah, kan? Kemudian kamu amar ma'ruf nahi munkar sedekah, kemudian kamu maknanya bersama dengan isteri kamu juga satu sedekah, kan? Membantu orang sedekah. Jadi banyak amalan-amalan lain menyamai pahala sedekah. Kerana apa? Kelebihan yang ada pada amalan bersedekah. Hatta orang yang telah meninggal dunia, kalau diberikan peluang untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la saddaqanna, dalam Al-Quran Allah sebut, mereka berkata, kalaulah kami diberikan masa, kan, dilambatkan sedikit kami mati, nescaya kami akan bersedekah dan kami akan buat amal soleh. Orang mati pun kalau boleh hidup balik nak sedekah, antara amalan yang dia nak buat. Kerana apa? Besarnya fadilat sedekah. Yang kelima, wasabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya ni banyak dalam bahasa Arab. Ada nur, cahaya, kan? Apa lagi? Diya juga adalah cahaya. Tapi diya ni cahaya yang panas, kan? Kalau matahari sedang terik, kan? Cahaya matahari yang panas tu namanya diya. Diya'us syams, asy-syamsu diya, kan? Jadi kenapa sabar ini cahaya yang panas? Kerana sabar ini bukan perkara yang mudah, kan? Sabar ini bukan perkara yang mudah. Walaupun senang kita nak faham hakikat sabar, tapi susah kita nak praktik. Dia dalam bab tasawuf ni macam itulah. Senang belajar, senang faham, tapi susah nak praktik, kan? Kita belajar tentang sabar, tentang tawakal, belajar tentang apa, dalam bab tentang taubat. Jadi perkara-perkara ini senang kita faham, tapi susah nak praktik. Sebab itulah dia menjadi cahaya. Cahaya yang memberikan kita apa, pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kan, Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Nabi kata sesungguhnya sabar itu ketika dentuman yang pertama. Maksudnya kalau seseorang diberikan satu ujian, bila yang sepatutnya dia sabar, masa dia dapat ujian tu, bukan bila dia dah lepas habis dah ujian tu. Contohnya kita, kan, diuji dengan satu musibah, kan? Jangan sampai kita dah habis, kita dah sebut dah perkara-perkara yang tak baik, kan? Kita dah putus asa dengan Allah, last sekali kita kata sabar. Sebenarnya Nabi kata sabar itu adalah ketika pertama kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat sabar dalam ujian yang Allah berikan, maka pahalanya sangat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja orang yang bersabar ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Maknanya ganjaran untuk sabar ini sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terhitung banyaknya, tidak ada hisab. Sebab itulah orang yang dia sakit contohnya, dan dia berubat, dia berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan dia sabar, bertahun-tahun berlalu, akhir sekali dia meninggal dunia dengan sakit dia. Adakah doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, kan? Bukan maksud doa makbul dia mesti sembuh, tetapi mungkin dengan doanya itu Allah angkat darjat dia, ampunkan dosanya, masukkan dia dalam syurga. Dan juga berkat kesabarannya itu, kan, bermula daripada dia ditimpa dengan musibah ataupun penyakit, selama dia bersabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selama itu pahala akan tidak putus-putus masuk dalam buku catatan amalan dia. Kan, berapa tahun dia sabar dengan penyakit dia, selama itulah rupa-rupanya pahala sabar dia masuk dalam akaun pahala dia, tak putus-putus, bighairi hisab. Ini amalan yang special, sabar, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wasabru diya, sabar memberikan cahaya. Kemudian Nabi SAW menyatakan yang keenam, wal Quran hujjatun laka aw alaika. Dan Quran menjadi hujjah bagi kamu atau ke atas kamu. Al-Quran ini
Ada dua keadaan dia, sama ada dia berhujah bagi kita atau ke atas kita. Berhujah bagi kita ini maknanya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mentadabbur isi kandungan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Di hari akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kepada dia, akan berhujah bagi pihak dia. Kita kat akhirat nanti al-yauma, hari di mana nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana Allah kunci mulut, tak boleh nak cakap. Kita nak defend diri kita tak boleh. Yang bercakap apa? Tangan-tangan mereka akan bercakap, kaki-kaki mereka akan bercakap, dan amalan mereka akan bercakap. Dan ada pihak lain yang bercakap untuk pihak kita, antaranya adalah Al-Quran. Dia ni ya Allah ketika hidup dia memanfaatkan masa untuk mempelajari Al-Quran. Dia suka mendengarkan Al-Quran. Dia mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kehidupannya tidak sunyi daripada Al-Quran. Maka dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi insyaAllah kita dengarkan azan dan saya sambung sikit lagi untuk habiskan hadis ini selepas azan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Maksudnya Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kamu atau ke atas kamu. Hujjah bagi kamu dengan apa yang kamu perbuat di dalam dunia ini, dari sudut kamu membaca, mempelajari, mentadabbur, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Quran akan datang pada hari akhirat dan memberikan syafaat kepada kita, kepada pembacanya. Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih.
Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari akhirat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan juga dengan kita membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, barulah kita akan selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul. Dan juga Quran ini juga merupakan kitabullah yang menjadi peninggalan Nabi SAW. Kalau kita berpegang kepadanya, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kena ada usaha daripada kita sendiri untuk memastikan kita tidak meninggalkan Al-Quran. Tidak meninggalkan Al-Quran. Selama kita hidup, selama itulah kita ada kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Kata pepatah Arab, "Ma ta'akhara man bada'a." Tidak pernah lambat orang yang memulakan. Maknanya selama kita memulakan sesuatu kebaikan itu, kita tak akan dikira terlambat. Kerana Nabi SAW, berapa usia baginda ketika wahyu pertama sampai kepada Nabi, turun kepada Nabi SAW? 40 tahun. Baru dapat wahyu yang pertama. Di Gua Hira. Jadi maknanya Nabi 40 tahun baru dapat wahyu, sempurna wahyu usia 63 tahun. Jadi tak peliklah kalau kita yang usia 40 tahun ini masih ada peluang untuk kita memperbaiki dan mendalami ilmu Al-Quran. Jadi tidak boleh kita kata sudah terlambat. Kerana apa? Selama kita masih ada kehidupan, selama itulah kita masih ada kesempatan. Jadi manfaatkan kehidupan kita ini, ambillah peluang untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin ada orang dia rasa play safe kan. Dia rasa macam shock, macam dia rasa selamat. Sebab apa? Tak pernah ada orang tanya dia macam mana bacaan Quran dia. Tak pernah ada orang nak dengar macam mana bacaan Quran dia. Tak pernah ada orang tanya dia baca Quran ke tak hari ini. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, dekat akhirat nanti semua tu akan ditanya. Apakah usaha kita terhadap Al-Quran? Kerana dalam hadis tadi Nabi sebut, Quran tu sama ada hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Ke atas kamu maknanya Quran akan dakwa kita yang orang yang meninggalkan Al-Quran masih hidupnya kat dunia. Jadi ada ketikanya Nabi ni beri targhib. Targhib ni bagi semangat untuk kita dapat beramal. Nabi bagi apa kelebihan-kelebihan amalan kan. Tapi ada orang dia rasa macam kalau nak ambil lah, tak ambil bukan dosa. Jadi ada ketika Nabi beri tarhib. Tarhib ni bagi ancaman. Kan, kita jangan rasa selesa sangat dengan sebab kita meninggalkan Al-Quran, kerana ada ancaman daripada Nabi bahawa Al-Quran akan berhujah ke atas kamu, akan mendakwa kamu kalau kamu meninggalkannya ketika kamu hidup dan kamu ada peluang untuk mempelajarinya tapi kamu tidak berusaha untuk mempelajarinya. Dan yang terakhir dalam hadis Nabi SAW menyatakan, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang ini dia berusaha, maka dia menjual dirinya. Sama ada dia membebaskannya ataupun dia membinasakannya. Maknanya kita ni seolah-olah dalam hadis ni kita ni seolah bertaruh nasib. Maksud bertaruh nasib ni apa? Maknanya nasib kita ni kita tentukan. Hari ni kita keluar rumah, kita nak pergi mana? Siapa nak tentukan untuk kita nak keluar pergi mana? Kita lah. Jadi hari ni kita nak semayang subuh, nak semayang zuhur, maghrib, isyak, asar, maghrib, isyak. Siapa nak tentukan kita semayang hari ni? Kita lah. Jadi tu Nabi sebut dalam Quran, setiap orang berusaha dan dia menjual dirinya. Maknanya dia yang menentukan nasib dirinya. Famu'tiquha, sama ada dia membebaskan dirinya daripada belenggu syaitan dan daripada azab Allah, ataupun mubiquha, ataupun dia membinasakan. Jadi siapa yang membinasakan diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana meninggalkan perintah Allah. Kerana apa? Kerana melakukan maksiat ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia diazab di hari akhirat, jangan dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang mempersoalkan, dia kata kenapa Tuhan ciptakan neraka, kenapa ciptakan syurga? Kita ni ketika hidup kat dunia, kita tak persoalkan polis ataupun penguatkuasa yang saman kita bila kita langgar lampu merah. Sebab apa kita tak persoal? Kita tak marah, apa ni zalim, langgar lampu merah pun kena saman. Apa ni zalim, tak, kita tak marah. Sebab apa tak marah? Sebab kita telah diberikan peringatan. Kita telah diberikan peringatan. Kita tahu kita buat salah, kita kena saman. Jadi bila kita kena saman, kita terimalah. Walaupun kita memanglah kalau boleh tak nak kena saman, tapi kita tak boleh nak protes sebab kita telah diberikan peringatan. Begitulah kehidupan kita kat dunia telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dengan sebab itu, kita kena buat pilihan sama ada kita nak cari jalan kebaikan ataupun kita nak menempah jalan keburukan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah, kita dapat pengajaran dan pelajaran serba sedikit daripada hadis yang saya kongsikan pada malam ini, dan mudah-mudahan kita dapat kelebihan keberkatan daripada Nabi SAW, syafaat baginda SAW dengan kita berkongsikan hadis yang lafaz yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itulah apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.